Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok dan juga bincang latihan dalam tajuk pengangkutan dalam tumbuhan dan juga sedikit kepelbagaian mineral. Muka surat 56, 58 dan juga 66 Okey, kita tengok satu-satu. Okey, baik, yang pertama untuk yang kehilangan air dalam tumbuhan yang soalan ni. Okey, pertama sekali kita baca dulu soalan. Gajah di bawah menunjukkan sebuah fotometer gelembung untuk mengukur kadar transpirasi. Okey, masa yang diambil oleh gelembung udara untuk bergerak dari P ke Q pada jarak 50 mm ialah 10 minit. Apa maklumat yang kita ada? Okey, pertama kita ada pada jarak 50 mm, okey, dan pada 10 minit. Okey, rumus dia dah bagi. Okey, kadar transpirasi sama dengan jarak yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil. Okey, cikgu tulis kat atas ni Okey, jadi sama dengan jarak yang dilalui yang ni lah. Okey, 50 mm bahagi dengan masa yang diambil. So masa yang diambil adalah 10 minit. Okey, jadi sama dengan 50 bahagi 10, 5 mm per minit. Okey. Alright, seterusnya. Okey, B. Bulatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Yang ni awak boleh buka buku teks muka surat 104. Okey, kita ada 4 faktor. Suhu, keamatan cahaya, kelembapan udara dan juga pergerakan udara. Okey. Jadi bulatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Suhu, okey, kelembapan udara, apa lagi? Angin dan juga keamatan cahaya. Okey. Nyatakan peranan transpirasi dalam tumbuhan. Okey, 1, membantu mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Okey. Yang kedua, air yang tersejat daripada permukaan daun menyejukkan tumbuhan pada hari yang panas. Okey. Ini adalah 2 peranan transpirasi. Macam kita lah. Kalau kita contoh kita berpeluh kan, berpeluh tu satu untuk proses perkumuhan air dan peluh tu juga sebenarnya untuk menyejukkan badan kita. Untuk pokok dia tak berpeluh tapi transpirasi tu yang berfungsi untuk menyejukkan tumbuhan. Okey, seterusnya baca petikan di bawah. Air juga hilang daripada tumbuhan dalam bentuk cecair melalui hidatot. Okey, kalau awak nampak perkataan bentuk cecair, okey, melalui hidatot, tak ada benda lain lah tu. Itu mesti pelembakan ataupun gutasi. Okey, apakah bahagian berwarna merah yang ditunjukkan oleh tumbuhan ini? Ini latihan muka surat 58 kalau tak silap saya. Okey, muka surat 58. Okey. Apakah bahagian berwarna merah yang ditunjukkan oleh tumbuhan ini? Okey, yang warna merah tu dia duduk di bahagian dalam. Okey, bahagian dalam. Okey, yang ini. Okey, yang ini. Yang ni sebenarnya yang warna merah. Yang ni buku teks muka surat 109. Yang ni yang akan jadi warna merah. Okey. Apa nama dia? Nama dia adalah xylem. Kita ada 2 xylem dan juga flowworm. Awak kena ingat ni, flowworm angkut flowworm angkut sukrosa. Okey. Xylem pula angkut air dan garam mineral. Okey. 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 So bahagian berwarna merah adalah xylem lah. Okey, apa fungsi xylem? Tadi kita dah bincang, mengangkut air dan garam mineral. Okey, kalau tanya apa fungsi xylem? Angkut air dan garam mineral. Apa fungsi flowworm? Angkut
sukrosa. Itu je lah. Okey, tandakan tik kedudukan xylem pada batang tumbuhan. Tadi kita dah tengok di bahagian tengah batang. Okey, tengah batang. Air perlu diangkut melalui tisu yang dinamakan D1. Xylem lah tadi. Okey, untuk membolehkan daun menjalankan satu proses membuat makanan. Apa nama proses tu? Okey, proses tu ialah fotosintesis. Okey, ini kita dah belajar sebelum ni. Okey. Tumbuhan yang dipotong di bahagian pangkalnya akan mati selepas beberapa ketika semasa penyahutanan. Berikan satu sebab. Kenapa kalau kita potong terus pokok ni mati? Okey, kenapa? Sebab air tidak dapat diangkut dari akar ke daun melalui xylem. Okey. Alright. Soalan nombor 6. Batang tumbuhan kembung direndam oleh rosmah dalam air berwarna merah. Okey, kalau awak nampak dia tulis air berwarna merah. Okey. Kalau nampak perkataan air berwarna merah, awak terus datang je dalam kepala kamu. Ini mesti nak uji xylem. Tak ada dah. Kalau nak uji flower, dia akan buang kulit luar. Okey. Tapi kalau rendam dalam air merah, itu adalah nak uji xylem. Okey, lepas 2 hari batang dipotong secara keratan rentas seperti yang ditunjukkan. Okey. Okey, bahagian mana yang berwarna merah? Kita dah tahu tadi kan xylem. Okey, xylem bahagian mana? Bahagian di tengah-tengah ni. Okey. So bahagian mana merah adalah S lah. Okey, S ni adalah xylem. Okey, terangkan S ialah xylem yang mengangkut air. Okey. Nyatakan satu kepentingan lain xylem kepada tumbuhan. Okey. Dia sebagai penyokong kepada tumbuhan. Okey. So tadi kita dah belajar ada 3 lah tadi. 3 kepentingan, 3 fungsi. 3 fungsi xylem lah. Teacher tulis sini, okey. Kita ada 3 fungsi xylem. Apa dia? 1, angkut air. Okey, ni tulis nanti dalam buku Angkut air dan garam mineral. Kedua, menyejukkan pokok. Okey. Yang ketiga, menyokong tumbuhan. Okey, ada 3. Okey, so kesimpulannya xylem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun dalam tumbuhan. Okey, seterusnya unsur dan sebatian dalam kerak bumi. Okey, kita nak kelaskan mineral-mineral ni kepada unsur dan juga sebatian. Okey. Siapa unsur? Okey, unsur 1 merkuri. Ini adalah unsur. Okey, unsur emas adalah unsur bauksit, sebatian galena, sebatian perak adalah unsur berlian juga unsur hermamit, sebatian kasiterit, sebatian. Okey. Okey, so kamu masuklah dalam kotak. Okey. Jadi mineral ialah unsur atau sebatian pepejal yang terdapat secara semula jadi dengan struktur hablo dan komposisi kimia yang tertentu dalam kerak bumi. Okey, kita nak padankan nama biasa, nama saintifik bagi sebatian. Okey, dan dia nak gabungan unsur. Okey, kita tengok nama saintifik. Nama saintifik untuk bauksit adalah aluminium oksida, hermamit, ferrum oksida, galena, plumbum sulfida, kuarza, silikon dioksida, kasiterit, timah oksida. Okey, dalam buku kamu ditulis stannum. Okey, stannum. Stannum tu timah lah. Okey. Pirit, besi sulfida, batu kapur, mama kalsit adalah
kalsium karbonat. Okey, ferrum oksida gabungan apa? Ferrum dengan oksigen. Aluminium oksida, aluminium dengan oksigen. Timah oksida, timah oksigen. Okey, silikon dioksida, silikon dan oksigen. Okey, plumbum sulfida, plumbum dan sulfur. Kalsium karbonat, kalsium karbon oksigen. Okey, besi sulfida, okey, besi dan juga sulfur. Okey, alright. Itu saja untuk kita punya perbincangan tadi. Kamu bolehlah semak buku latihan kamu. Okey, tanda dan buat pembetulan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.